Salam sejahtera, nama saya Ji Wei Chi. Saya dari kos Teknologi Makanan. Nombor matrik saya ialah S62464. Hari ini, saya akan menerangkan tentang tugasan individu asas pertolongan cemas. Saya ialah Encik Aziz bin Aziz. Seterusnya, saya akan memberikan pengenalan tentang pembalut dan balutan. Pembalut terdiri daripada 3 jenis, iaitu crepe bandage, roller bandage dan triangular bandage. Pembalut digunakan untuk membantu pengawalan darah daripada luka yang terbabit. Balutan adalah cara atau teknik yang digunakan bagi memastikan bebat kekal pada kedudukan asalnya di kawasan yang cedera agar tidak mudah bergerak atau tercabut. Kecederaan pada paha kaki. Di sini, teknik pusingan spiral digunakan. Pertama sekali, tekan luka pada bahagian yang cedera dengan kain kasar. Selepas itu, lilitkan bandage dari bahagian bawah paha hingga bahagian atas paha. Lakukan 2 kali balutan sehingga sampai hujung crepe bandage. Pingkan paling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka. Untuk kecederaan pada bahagian lutut, teknik figure of 8 digunakan. Pertama sekali, tekan luka dengan kain kasar. Mulakan balutan dari bahagian luka dan lilitkan bandage ke atas lutut. Selepas itu, lilitkan bandage ke bawah lutut. Ulangkan pusingan sebanyak 2 kali dengan cara kitaran 8. Pingkan paling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka. Kecederaan pada petis kaki. Di sini, teknik pusingan spiral digunakan. Pertama sekali, tekan luka pada bahagian yang cedera dengan kain kasar. Lilitkan bandage dari bahagian bawah betis hingga bahagian atas betis. Lakukan 2 kali balutan sehingga sampai hujung crepe bandage. Akhirnya, pingkan paling hujung crepe bandage tersebut. Kecederaan pada tapak kaki. Dalam video ini, kaki mangsa diledakkan di tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan kotak untuk mempercepatkan peredaran darah. Di sini, saya menggunakan teknik figure of 8 yang sesuai digunakan pada bahagian sendi dan siku untuk membolehkan penggerakan. Pastikan tidak terlalu ketat yang akan membantukan peredaran darah. Pingkan paling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka. Kecederaan pada siku tangan. Pertama sekali, mulakan balutan daripada jauh kepada dekat, iaitu distant to proximal. Membuat 2 gulungan di bahagian siku tangan. Meneruskan balutan di bahagian sendi dan turun semula kepada bahagian siku. Ulangkan proses tersebut dengan beberapa kali. Akhirkan balutan dengan 2 gulung pembalut di bahagian proximal tadi. Pingkan paling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka. Kecederaan pada pergelangan tangan. Teknik yang saya menggunakan ialah teknik bandage spiral. Meletakkan kapas atau kain atas kawasan yang mengalami pendarahan agar kawasan dapat tekanan dengan segera. Membalut kawasan yang mengalami pendarahan dengan berulang kali supaya tekanan yang diberikan dengan lebih tinggi dan dapat memberhentikan pendarahan. Memastikan balutan tidak dilakukan terlalu ketat atau terlalu longgar. Membuat balutan secara berterusan sehingga sampai hujung crepe bandage.
Pinkan paling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka. Kecederaan pada belakang telapak tangan. Pertama sekali, tekan luka pada bahagian belakang tangan dengan kain kasar. Mulakan balutan dari gelang tangan dan pusing sebanyak 2 kali. Lelitkan bandage sehingga hujung jari tetapi tidak melepasi hujung jari. Selepas itu, lilitkan bandage ke tengah jari telunjuk dan ibu jari. Ulangkan kitaran balutan sebanyak 3 kali dan memastikan balutan tidak terlalu longgar atau terlalu ketat. Manakala untuk bahagian akhir, lakukan 2 hingga 3 kali balutan. Pinkan paling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka. Kecederaan pada pergelangan tangan. Teknik yang seterusnya saya menggunakan ialah pusingan reverse spiral. Pastikan permukaan luas 1/3 dari saiz kelebaran bandage. Kemudian flikkan bandage dan membentuk segitiga. Kekalkan anggaran saiz bahagian luar iaitu 1/3 dari kelebaran bandage. Pastikan balutan tidak terlalu ketat atau longgar. Manakala untuk bahagian akhir, lakukan 2 hingga 3 kali balutan. Pinkan baling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka. Kecederaan pada dahi. Menutup bahagian cedera di dahi dengan menggunakan kapas untuk memberi tekanan agar dapat memberhentikan pendarahan. Membuat balutan secara berterusan sehingga sampai paling hujung crepe bandage. Pastikan balutan tidak terlalu longgar atau terlalu ketat. Terlalu ketat akan menyebabkan ketidakselesaan. Terlalu longgar akan menyebabkan balutan terbuka. Pinkan paling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka. Cara membalut bahagian cedera di telinga ialah sama dengan cara membalut bahagian cedera di dahi. Menutup bahagian cedera di telinga dengan menggunakan kapas untuk memberi tekanan agar dapat memberhentikan pendarahan. Membuat balutan secara berterusan dengan menutup bahagian cedera di telinga sehingga sampai paling hujung crepe bandage. Pinkan paling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka. Kecederaan pada mata. Pertama sekali, membuat balutan secara satu pusingan di bahagian kepala. Seterusnya, membuat balutan dengan menutupi bahagian mata yang cedera untuk membentikan pendarahan dan menyambungkan balutan di bawah telinga.
Ulangkan proses balutan tadi untuk memberi tekanan yang lebih tinggi untuk memberhentikan pendarahan. Pinkan paling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka. Kecederaan pada tumit kaki. Pertama sekali, tekan luka dengan menggunakan kain kasar. Mulakan balutan pada bahagian luka untuk menetapkan kain kasar tersebut. Selepas itu, lilitkan bandej ke bahagian atas sendi dan meneruskan balutan ke bahagian bawah sendi. Ulangkan pusingan secara 2 hingga 3 kali. Akhirnya, pinkan paling hujung crepe bandage tersebut agar balutan tidak akan terbuka.